Akhirnya puak-puak dia sendiri pergi ke Madinah. Puak-puak Thaqif ni minta maaf dengan Rasulullah. Lepas tu masuk Islam. Ada apa? Selesai. Dengan begitulah selesai puak-puak dia. Habislah situ. Kemudian sebab tu kita sudah rayak dah baru ni, yang ni tertib dari segi kitab hadis ni dia tidak serupa kitab sirah. Dulu kemudian tu hak berlaku dulu diletakkan kemudian itu memang ada. Kalau kita nak tengok perkara yang serupa ni dalam Quran pun lagu tu juga. Hak dulu surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah duduk kemudian. Dalam Quran tu dalam tertib Quran yang ada ni, hak turun kemudian tu duduk dulu. Itu tidak ambil kira dari segitu. Sebab kedua-dua ini maksudnya untuk dapat pertunjuk. Dapat pertunjuk tu duduk mana? Subhatullah. Subhatullah. Itu berbeza kitab ni daripada kitab-kitab lain. Berbeza. Walaupun lagu tu orang tetap dapat petunjuk. Walaupun lagu tu orang tetap mendapat idea daripada situ. Dan orang tetap menjadikan dia tu sumber rujukan utama. Tetap anggap hak ni lah. Kalau kita pegang hak ni tidak sesat. Hak lain dah lagu mana teratur boleh, tertib boleh. Hak lagu ni mana menjadi pegangan kita. Dan tidak teratur itulah teratur. Walau bagaimanapun kalau hak ni lebih kemah daripada hak lain. Kecuali hak kita sebut baru ni lah, ada hak ulama-ulama ada pertikaikan, itu tak kira lah hak tu. Secara umumnya memang hak hadis itu lebih daripada hak lain-lain. Ini bab Ghazwah Badar. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah bila dia dapat tahu Abu Sufyan nak mari. Qala, perawi berkata, yakni Anas, Abu Bakar pun kecek. Mana dia selalulah nak kira lagu mana, nak buat lagu mana, nak pergi apa tak apa, mana gitulah. Mana menyatakan kesediaannya nak suruh gapo, selalu Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sek dia. Umar mari pula, kecek pula. Nak lagu mana? Nak suruh saya mana kira-kira gitu, nak suruh saya buat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam paling juga tak sek. Lepas pada tu sahabat Ansar ni faham lah. Dia faham sendiri. Bila Abu Bakar mari tak sek, Umar mari tak sek, nak kita tu kira-kira tu. Dia pun bang pergi. Kamikah kau mahukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kami yang kau mahu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau engkau perintahkan kami membawa kuda kami meredah laut, nescaya kami akan meredahnya. Semangatlah dianya. Dan kalau kamu suruh kami naik kuda ni sampai ke Barkil Rimat sekalipun, kami akan lakukan, kata dia. Mana dia ketua tu, dia ketua. Mana kami itu puak-puak Ansar lah, kami akan lakukan. Apa gini, apa Nabi SAW buat gini. Jadi jawabnya, hak Muhajirin itu tahu dah pengorbanan dia sangat tinggi, sanggup berhijrah pergi ke Madinah, tinggal tanah air gapo tu tahu dah. Harta benda anak pinak keluarga tinggal, tahu dah. Puak-puak Ansar ni pun Nabi tahu dah juga. Dia tu memang sanggup mati juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perjanjian di Aqabah dulu tak ada sebut. Ada sebutnya kalau orang mari menceroboh Madinah. Kalau di luar pada Madinah tak ada sebut. Kalau orang mari menceroboh Madinah nak ngapa-ngapakan Nabi, maka mereka akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sampai ke titisan darah yang terakhir. Memang betul. Tetapi kalau pergi keluar daripada Madinah, tu tak ada. Nabi nak tengok. Itu kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tengok, biar dengan yakin, dengan puas hati. Nak kata lagu mana? Tu lagu ni. Lagu tu puas hati tak apa. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul kan. Kumpul. Mana puak-puak ni sungguh. Ni bukan perang Badar kan, awal lagi kan. Awal lagi. Di situlah Nabi tengok seperingkat demi peringkat, dia tengok perkembangan orang Ansar. Memang orang Ansar ni daripada awal sampai akhir memang kesetiaannya luar biasa. Tidak ada dalam sejarah manusia pengikut sebagai pengikut
dalam sejarah manusia. Tak ada setahu tu. Ginilah dia kata. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan orang dan mereka pun pergi keluar daripada Madinah pergi ke Badar. Tetapi di sini ulama-ulama bahas ni hadis ni. Mereka tidak berapa setuju. Cuma di sini di sini Imam Nawawi tak ada sebut. Tak ada sebut. Tapi kalau dalam Takmilah Fathul Mulhim ada sebut bahawa riwayat Muslim ini dengan riwayat Abu Daud, walaupun Abu Daud tu lebih rendah daripada Muslim dalam keadaan biasa hak skala lah, tapi hak ni tak. Dalam meriwayatkan hadis ini Abu Daud lebih tinggi sanadnya dan lebih tepat kandungannya. Apa sebab? Sebabnya ada dua waham dalam hadis ini. Ada dua kekeliruan dalam hadis ini, riwayat Muslim ini. Dengan sebab itu kebanyakan ulama dia tak sepakat hadis ni. Dia lebih mengutamakan hadis lain walaupun biasanya lebih rendah daripada Muslim. Tetapi dalam bab ni, hak ni, hadis ni tak. Sebab apa? Mereka kata di sini disebutkan Nabi SAW bermusyawarah bila dia dapat tahu kedatangan Abu Sufyan. Kedatangan Abu Sufyan ni, Abu Sufyan datang, dia tidak nak mari perang dengan orang di Madinah, di Badar ke mana dak. Abu Sufyan mari, dia bawa rombongan dagang orang-orang Quraisy. Dia bawa rombongan dagang orang-orang Quraisy bagi modal habis pokok dia. Dengan maksudnya apabila dia dapat keuntungan nanti pergi berniaga, bila dapat keuntungan, maka daripada keuntungan itu nak buat, itulah kelengkapan senjata untuk perang dengan Rasulullah. Abu Sufyan jadi wakil dia pergi, bukan dengan maksud nak perang. Hak ni hak pergi ke di Badar itu puak-puak Abu Jahal ni, Syaibah, Utbah ni, Umayyah ni, bukan Abu Sufyan. Tapi Nabi SAW dalam riwayat yang lain dia sebut, dia suruh sahabat ni pergi serang juga. Dia panggil Ir, itu rombongan dagang yang dikepalai oleh Abu Sufyan tu. Nabi suruh pergi serang, sekat hak tu. Sebab apa? Nabi tahu dah dia nak ni kalau dia dapat ni keuntungan, dia akan guna ni untuk menghapuskan kita, untuk memerangi kita. Jadi bukan saja-saja nak kau orang dah, ada maksud. Dia tu dengan maksud nak memerangi kita. Jadi kalau kita pergi sekat, kita pergi rapah kau apa, mana kira perang dah. Tapi dengan maksud tu bukan dalam bentuk nak pergi perang. Di sini ni tidak begitu. Sebab Nabi SAW tanya panggil gini ni, bukan dalam keadaan nak menghadapi Abu Sufyan, sebab nak menghadapi perang ni dengan puak-puak Quraisy ni. Kalau kita tengok hadis hak selepas ni. Jadi dalam Abu Daud hak awal ni, bahagian yang mula-mula ni tak ada dalam Abu Daud. Nabi SAW panggil orang Islam, gitu hak ada. Jadi panggil ni dengan maksud nak perang, sebab dia tahu puak-puak ni mari. Puak-puak Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah gapo ni hak ni mari. Jadi hak Abu Sufyan ni jadi bercampur bau di sini. Cerita Abu Sufyan ni cerita lain. Nabi SAW suruh pergi sekat tu bukan sebagai nak perang. Buat tu pun dia tidak ada kelengkapan perang mana. Hak ni dengan maksud nak perang. Dalam Abu Daud tidak ada bahagian awal ni. Dan hak tu sanad dia lebih kemah lagi daripada hak ni. Lebih kemah lagi daripada Hamad bin Salamah juga riwayat itu. Tapi tidak ada bahagian yang pertama. Bahagian mula-mula dia tak ada. Itu perkara hak waham, keliru. Perkara yang keduanya kelirunya di sini disebut Sa'ad bin Ubadah bangun. Dia pun kata lagu. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah tu, kalau dalam perang Badar dia tak pergi. Dia tidak ikut serta. Dia ni memanglah pemimpin Ansar Khazraj, tetapi dia tidak pergi. Hak betulnya Sa'ad bin Mu'ad. Hak tu hak pergi perang Badar. Dia tak pergi sebab apa? Semua orang tahu. Dalam riwayat ada sebut dia kena gigit kepada binatang bisa. Ada yang kata ular. Jadi dia tak boleh, dia sakit, dalam keadaan sakit pada masa itu. Sebab tu dia tak pergi. Jadi macam mana dia pergi, macam dia bangun, dia gitu gini.
Tidak. Keliru di sini. Dia sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz. Dengan sebab itu ulama-ulama ramai mengatakan tidak lagu tu, silap. Walaupun begitu, itulah kita sekarang ni jelaskan. Ulama-ulama besar ramai yang menyebutkan berlaku kesilapan di sini. Bermakna dalam Muslim ni hak diakui sebagai tinggi, lebih tinggi, tidaklah 100%. Semua perkara lebih daripada hak lain. Tidak lagu tu. Dan tidak ada kemungkinan kesilapan tu, tidak. Dalam Bukhari ke dalam Muslim ke, dia ada kemungkinan silap. Dia bukan Quran kok mana-mana pun, sahih setara mana pun. Dengan sebab itulah kalau kita tengok syarah-syarah hadis dalam Bukhari tu, dia sebut kesilapan di mana. Sebut umpamanya dalam Muqaddimah Lami'ud Darari, dia sebut jilid 1 sini. Hak sepatutnya gini. Sebut jilid 2 sini. Dalam Muslim pun lagu tu. Ini di antara hak silap, waham perawi. Perawi telah terkeliru dan ulama-ulama tak mahu terima. Sebab itu kita kata hak dalam Muslim, kalau ulama ramai, orang-orang kemah-kemah, dia tak terima, dia utamakan riwayat yang lain dan ada alasan yang kukuh, kita terima. Tidak semua. Maknanya hak dalam Muslim ni kita akan utamakan semua. Tidak begitu. Tapi secara umumnya ya betul. Secara umumnya pada dasarnya hak Bukhari Muslim lebih utama daripada yang lain. Tapi tidak semua sekali, tiap-tiap satunya tidak. Umpamanya hak ni, contohnya hak ni. Jadi bila pergi tu adalah jumpa unta-unta ke apa, di kalangan hak tu ada hamba hitam kepunyaan Bani Al-Hajjaj. Mereka pun igak sahabat-sahabat. Dia tanya tentang Abu Sufyan. Moga Abu Sufyan ni dia ketua. Sebab tu tanya Abu Sufyan ada, mari. Adakah mari bawa bala tentera? Tanya. Dia kata saya tak tahu, kata dia Abu Sufyan. Mana Abu Sufyan tak ada dah kira-kiranya. Nak ada lagu mana moga Abu Sufyan gialah ke lain. Memang tak mari ni. Abu Sufyan gialah ke lain. Tapi bila dia dapat tahu sahabat Nabi nak sekat dia kona gialah ke lain, tak ada tinggi lah. Patah balik semula. Gitu cerita. Tapi hak pergi nak perang ni, sebenarnya kalau kita perhati dalam sirah pun Abu Sufyan dia tidak berapa nak sangat. Dia pun tak berapa kemah mana. Tapi bila dia balik hari ni, dia orang lain pun desak, jadi terpaksa dia pun kena ikut kata. Dia pun jadi ikut kata, muka dia ketua. Jadi bila pergi ni hak ni kan. Tapi hak saya tahunya Abu Jahal, Utbah, Syaibah, hak ni. Bila dia kata lagu tu, mereka pukul sahabat-sahabat tu, bahaya hamba tu, bahaya. Dia kata Abu Sufyan ada, kata dia. Bila dia berhenti bahaya, tanya semula pun, dia kata tak ada Abu Sufyan. Tak ada Abu Sufyan. Aku tak tahu Abu Sufyan ada sekali. Tapi adanya hak ni bahaya pula bila kata begitu. Rasulullah SAW duduk tengah semaya pada ketika itu. Jadi dia dengar semua, dia tahulah cerita ni. Duduk bahas cerita apa ni, cepat-cepat dia sudah semaya. Dia pun kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tanganmu, kamu betul-betul memukulnya. Bila dia kecek betul, kamu pukul dia. Bila dia pelawak, kamu biar dia. Hak dia ayat tu betul dah. Tapi ada ayatnya. Kadang-kadang kalau kita bahas, kita desak suruh dia ayat, nak tekan atas hak tu. Hak tidak pun dia ayat tu. Nak melepas, kalau tidak sakit, dia bahaya kat orang. Itu dia pengajarannya. Dalam hadis ini dia ada dua. Satunya bahaya tu tak apa. Nabi SAW tidak kata apa bahaya. Bahaya tu tak boleh, bukan cara kita. Tak? Dia tak kata gitu. Maknanya bahaya ni, pukul ni ada kalanya perlu. Pihak penguasa boleh guna. Apalagi dalam perang, dalam gapo, untuk kita dapat rahsia, kita boleh. Itu satu. Yang keduanya, dia nak rayak keadaan manusia sebagai peringatan kepada orang yang melakukan soal selidik tu. Jangan lebih-lebih sangat kadang-kadang. Jangan lebih-lebih sangat. Kadang-kadang kita tekan atau tekan. Dia rayak. Lepas tu kemudian dia menafikan pula. Sebab memang tidak. Dia kata gitu tu, dia akui semua hak kita tanya tu, sebab dia nak melepaskan diri